Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel Dexter Awit. So, untuk video kali ni, kalau korang tengok outfit aku ya, korang dah tahu lah aku nak cakap pasal apa. So, tak payah leceh. Jom, let's go. Okay, hi guys. Akhirnya aku nak berbual sikit pasal Manchester United memandangkan EPL musim 2019-2020 ni baru saja melabuhkan tirai dia. So, season ni bagi Manchester United memang agak magic sikit, magic dan berliku. Memang as a Man United fans boleh dianggap sebagai musim paling yoyo sekali. Apa aku cakap season ni paling magic sekali? Sebab pada season ni, bagi aku, season ni, bukan bagi aku lah, bagi semua, season ni adalah season paling teruk untuk Manchester United. Sampaikan permulaan kempen digelar permulaan paling teruk buat Manchester United selepas 30 tahun. Kau bayangkan, selepas 30 tahun babe, permulaan yang paling, orang kata paling teruk lah untuk Manchester United. Ini terjadi atas beberapa faktor bagi aku. Okay, satu, sebelum Liga start, kita dah offload player. Kita dah offload player tanpa kita masukkan player-player untuk ganti kat tempat yang kita dah keluarkan tu. Macam kita keluarkan Lukaku. Okay, Manchester United memang bermasalah daripada tempat pure striker tu. Sejak Rooney tak ada, lepas tu Ibra masuk, lepas tu Luka masuk, pun tiga-tiga dah belah. Kita tak ada pure striker. Ni lah, baru-baru ni lah Anthony Martial ambil tugas tu, main kat depan. Kalau sebelum ni Rashford pun tak berapa nak menjadi. So, walaupun Ole percaya pada Rashford, tapi Rashford tak dapat nak galas tanggungjawab tu dengan baik. Dia okey, tapi dia okey-okey lah. Right? So, season Manchester United pada musim ni, sampai digelar musim permulaan paling teruk, dia macam kau naik roller coaster. Kau naik roller coaster, start dia mesti naik kan. Okey, naik ni masa first game, Man U menang ke atas Chelsea 4-0. Amboi, bukan main masa tu, gembira. Macam first liga tu dah menentukan lah yang kita boleh dapat EPL ke apa. Tapi sebenarnya masa tu tengah naik. Dah lepas tengah naik, dah menang dengan Chelsea 4-0 tu, terus roller coaster turun, terus menurun je. Track Manchester United tu dia menurun je, pattern dia. Dia menurun. Lain macam menurun sampai satu point, track tu pusing. Itu turning point untuk kelab Manchester United. Pada bulan Oktober 2019 je, kedudukan Manchester United masa tu dalam liga nombor 13. Korang bayangkan, nombor 13 guys. Top 10 pun tak dapat jejak. Okey, untuk pengetahuan semua, Manchester United tak pernah habiskan musim lebih daripada kedudukan nombor 6. Daripada kempen 2014 sampailah kempen tahun lepas, memang nombor 6 tu lah paling last Manchester United pernah dapat. Jadi untuk kita start daripada nombor 13 ni, bulan Oktober ni 2019, nombor 13. Korang bayangkan, masuk tahun 2020, awal tahun je Manchester United 10 poin di belakang nombor 3. 10 poin duk. 10 poin tu boleh ibarat memang jauh lah. Kalau tak ada, orang kata tak ada something yang ignite the team, Manchester United takkan dapat kejar macam. Jadi awal tahun je dah 10 poin di belakang nombor 3. Sampaikan bertiup kencang berita tentang Ole nak kena sack. Tapi sebenarnya kita semua silap. Sebenarnya board director kat belakang tim Manchester United tak akan sack Ole dalam jangka masa pendek. Sebab diorang ambil Ole ni memang untuk rebuild Manchester United. Jadi masa tu aku pun tak faham kenapa orang boleh percaya sangat dengan rumours yang Ole ni memang akan kena sack. Kabar-kabar angin macam itu timbul selepas agaknya fans tengok Ole tak ada credibility dalam mencari pengganti Lukaku masa tu. Apa yang Ole dapat bawa masuk masa tu, Harry Maguire, centre back. Itu pun sebenarnya centre back Manchester United ni memang bermasalah daripada selepas zaman Rio Ferdinand dengan Vidic. Lepas tu macam dah tak ada, orang kata dah tak ada betul-betul pure CB tau. Kalau ada pun tu lah Jones dengan Smalling. Aku rasa dua orang tu dia bukan pair untuk main bola, untuk jadi defense tau. Dua orang tu boleh pair masuk wrestling, main tag team.
lawan Dudley Boys. Get the table sana. Jadi masalah isu defend ni pun satu hal. Lepas tu masalah pula tempat Lukaku tak ada siapa ganti. Lepas tu dia jual pula Ashley Young. Smalling dengan Sanchez pula dia bagi loan. Jadi orang kata kapal Manchester United tu makin kurang player tau. Makin kurang player, tapi tak ada player yang masuk untuk gantikan tempat-tempat dia orang. Nak tambah lagi pedih, aku usik sikit bahagian scouting tim Manchester United. Bahagian scouting Manchester United ni, bahagian deal untuk dapatkan player ni, memang bagi aku tim lemah lah. Bukan paling lah aku rasa, tapi lemah. Dari zaman nak dapatkan Ronaldinho, Robinho, Schneider, ni yang aku paling geram Schneider sampai ke Haaland dulu tak dapat. Ujung-ujung yang datang siapa? Akmal Rizal. Korang jangan tegak sangat, pergi Google search tengok Akmal Rizal pernah main Man U ke tak. Ini perumpamaan. Macam itu maksud aku. Nak player yang top-top, ujung-ujung yang sampai tak berapa nak top. Kalau dapat pun player yang top, tu lah. Jadi macam yang si pemain piano tu, punya gempak buat iklan sampai main piano kan. Betul-betul dapat pemain piano kat dalam padang, bukan pemain bola. Itu satu hal. Bahagian scouting lemah gila. Aku pun tak faham. Duit banyak, tapi isu dia susah nak keluar duit. Sebab tu anak beranak Glazer kat belakang kan. Jadi memang payah. Deal asyik tak jadi. Deal Team lain up sikit, habis terus. Okey abai, tak apa, tak nak. Kita nak save duit. Aku tak tahu nak save duit nak beli siapa. Aku pun tak faham. Start bulan 1 dah ada rumours yang Ole ni memang minat betul dengan Bruno Fernandes daripada Sporting Lisbon. Bulan 1 punya cerita. Bulan 1 kejar. Akhirnya alhamdulillah dapat. Bukan dapat kopi ori punya ni memang betul-betul dapat Bruno Fernandes. Itulah aku cakap. Time tu memang aku pun dah tak expect apa lah. Aku cakap ada, tak ada sudah. Dah memang penat layan rumours Man U ni. Okay. Jadi masa tu dapat Bruno Fernandes dengan Igalo, bukan Iglu. Iglu tu rumah ais tu. Jadi dekat sini aku nak ceritakan dekat korang. Yang track roller coaster yang berpusing tu, inilah titik poin perubahan Manchester United. Bruno Fernandes ni lah yang telah merubah pasukan Manchester United. Yes, memang macam kalau dengar, logik ke seorang player boleh merubah satu timnya keputusan? Memang logik. Bruno Fernandes ni lah yang bukakan mata kita orang. Bruno yang mempunyai ketinggian 5 kaki 10 inci ni, dengan usia 25 tahun, masa dia main kat Sporting Lisbon, sebanyak 63 gol dan 52 assist pada 137 penampilan. Rekod dia agak baik Jadi dia masuk MU. Kehadiran Bruno dalam Manchester United, dia dapatlah orang kata merubah sikit corak permainan Man U. Sebab bila aku tengok dia main, bila dia dapat bola, dia punya pandangan dia tu menyeluruh Dia dapat tengok satu tim punya picture. Jadi dia tahu nak hantar bola kat mana, orang ni lari kat mana. Jadi Bruno ni ibaratkan mastermind lepas dia masuk Man United. Tapi terbantut seketika. Ini disebabkan Liga terpaksa berhenti akibat COVID-19. Benda ni berlaku buat kali kedua dalam sejarah EPL. First time dulu pada season 1939-1940. Masa tu Liga terus kena abai, terus kena tinggalkan sebab masa tu Perang Dunia Kedua. Jadi masa tu memang Liga terus habis gitu. Dan untuk yang kali kedua ni terjadi lagi disebabkan bencana COVID-19. Jadi Liga terpaksa dihentikan. Dan pada bulan Jun, EPL is back. Masa tu tim Manchester United memang dah solid Bruno tetap dapat kekalkan prestasi dia walaupun dah berehat dalam 3 bulan. Walaupun tim semua dah berehat dalam 3 bulan. Dan paling best, semua pasukan main tanpa kehadiran penyokong. Kalau kau tengok kat TV, kau dapat dengar bunyi chant je, bunyi orang-orang sorak je. Okay. Masa tu Manchester United dah kekalkan prestasi. Bruno pun makin mantap. Kau bayangkan dengan kehadiran Bruno ni, total 14 game yang dia dapat main dengan Manchester United. Kalau kau main fantasy football, kau ada team fantasy, kau ambil Bruno, kau boleh nampak. Kalau dari awal kau ambil dia, daripada 14 game ni, 3 game je dia tak function. Dia tak berfungsi, dia macam jadi tiang kayu.
Termasuklah game pada game week 37. Dia bagi 1 point dia sebab dia tak function. 3 game saja daripada 14 game. Maknanya 11 game tu dia involve dan contribute kepada team. Sama ada dia assist ataupun dia score. Untuk last game tu korang dapat tengok dia score juga walaupun dia score penalty. Lepas tu korang tengok dia punya penalty taker dia macam mana. Aku kadang-kadang naik seram tengok dia punya cara ambil penalty tu. Tak boleh ke bagi aku dia ambil secara normal? Ni mesti dia nak lompat macam pocong. Aku pun kadang-kadang macam gila apa? Sebab momentum bila kau jatuh tu dah lari sikit lah. Tapi itulah keistimewaan yang ada pada Bruno. Sampaikan Manchester United leburkan lagi satu rekod disebabkan Bruno dengan teammate-teammate yang lain ni dah mula perform. Anthony Martial dapat skor hat-trick selepas 7 tahun babe. Zaman Robin van Persie dulu skor hat-trick. 7 tahun barulah ada lagi seorang player yang dapat skor hat-trick untuk tim Manchester United. Isu yang pasal Pogba tak happy pasal gaji tu semua, lepas dia kemasukan Bruno ni, Pogba dah mula boleh terima hakikat yang tim Manchester United ni masih lagi bernyawa. Masih lagi ada player yang nak masuk kelab ni. Jadi bagi dia, buat apa dia nak keluar? Lebih baik dia sama-sama bantu untuk sama-sama naikkan Manchester United balik. Dan akhirnya selepas orang kata season yang paling yoyo ni, season yang paling dramatik buat Manchester United ni, akhirnya Manchester United berjaya menamatkan saingan Liga kali ni di tangga ketiga. Nombor 3 ni adalah satu anugerah satu orang kata bonus. Macam mana Bruno Fernandes dapat bonus untuk diri dia masa dia sign agreement. Ada sign agreement, ada syarat yang mengatakan kalau Bruno dapat bawa Manchester United pergi dapatkan slot untuk Champions League, dia dapat bonus sekian. Jadi Mamat ni dah dapat bonus tu. Macam itu juga kita sebagai penyokong. Memang bonus orang cakap. Sebab musim ni memang musim paling yoyo sekali aku pernah tengok. Jadi walaupun tak ada cup lagi untuk season ni, kita ada Europa League je. Harap-harap dapat satu cup untuk season ni kan. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada rezeki. Dah dapat nombor 3, dah dapat slot untuk UCL pun dah cukup. Bagi aku tu dah cukup untuk kita sebagai penyokong Manchester United. Dengan rela hati aku nak ucapkan 3 ucapan tahniah. Tahniah yang pertama buat semua penyokong-penyokong Manchester United dan pasukan Manchester United. Tahniah sebab berjaya menghabiskan musim ni di nombor 3. Tahniah yang kedua buat finalis FA Cup nanti, Arsenal dan Chelsea. Tahniah buat 2 tim ni. Dan tahniah untuk penyokong-penyokong kedua-dua pasukan ni. Dan tahniah yang ketiga, ni aku berat sikit. Tapi sebagai penyokong bola sepak dan penyokong Manchester United, aku relakan juga hati aku untuk buat ucapan tahniah ni. Jadi nak cakap tak nak tahniah ni. Kalau aku cakap Roy Keane tahu, mati aku. Tak payah Roy Keane lah, Tomok kalau tahu pun kena bilas bro. Nak ucap tahniah tak nak. Aduh. Tapi aku dah cakap. Macam tak boleh edit, boleh je kot cakap 2 ucapan tahniah. Tapi 3 lah, better cakap je lah. Relax lah, gentleman sikit. Betul. Okay, relax. Okay, sorry aku take time. Jadi ucapan tahniah yang ketiga ni, aku nak ucapkan tahniah buat semua penyokong-penyokong Aston Villa dan pasukan Aston Villa. Tahniah sebab korang berjaya kekal di EPL untuk season akan datang. Memang best. Sebab aku ucapkan tahniah ni sebab kapten korang Jack Grealish tu memang kuat rumours untuk join MU. Harap-harap dengan izin dapat lah. Mantap player tu, dia pun score untuk last goal. Okay, itu je 3 ucapan tahniah dan tak ada ucapan tahniah lain. Afsal, korang ingat aku nak ucap tahniah kat siapa? Come on lah, ada persengketaan yang kita kena kekalkan. Alright, jadi aku tahu lah korang pun faham. So, itu saja untuk video kali ni. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. When the race goes marching on. Ciao.